Salam sejahtera Malaysia. Satu artikel panas dari extraawani.com. Ini adalah berkaitan dengan Jana Wibawa yang juga melibatkan Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri. Satu artikel, Jana Wibawa, rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Muhyiddin 28 Februari 2024. Mahkamah Rayuan menetapkan 2 hari mulai 28 Februari tahun depan untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan menyalahguna kuasa melibatkan RM232.5 juta berkaitan projek Jana Wibawa. Pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun hari ini menetapkan 28 dan 29 Februari untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan itu. Ini disahkan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin dan Peguam Cehtan Jetwani yang mewakili Muhyiddin ketika dihubungi bernama. Sementara itu, Wan Shaharuddin berkata, Mahkamah Session telah menetapkan 29 November untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penangguhan, sementara prosiding bagi 3 lagi pertuduhan dihadapi bekas Perdana Menteri itu di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA TFPUAA, sementara selesai rayuan di Mahkamah Rayuan. Pada 15 Ogos lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan selepas beliau memutuskan pertuduhan itu kabur dan tidak berasas. Beliau kemudiannya melepas dan membebaskan Muhyiddin. Pihak pendakwaan kemudian memfailkan notis rayuannya pada hari yang sama. Muhyiddin didakwa menggunakan kedudukannya sebagai PM ketika itu dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan suapan daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, dan juga daripada Datuk Azman Yusof untuk parti itu. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Selain 4 pertuduhan, Muhyiddin juga menghadapi 2 pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity yang didepositkan ke dalam akaun CIMB Bank Bersatu. Adakah di sini Muhyiddin akan dibuktikan bersalah ataupun Muhyiddin akan benar-benar dibebaskan dari semua pertuduhan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, tuan-tuan dan puan-puan. Pada dalam video kali ini saya ingin bertanya, berapakah hari ini kita akan cerita tentang gaji seorang YB. Tidak kira dari kerajaan, dari pembangkang ataupun siapa saja, yang penting bergelar seorang YB ataupun ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. Nah, saudara-saudara, saya melihat satu artikel dari harapandaily.com. Dan ini satu gambar yang dikongsi di sini, slip gaji ya, rasanya slip gaji, dan juga satu petikan berita yang bertajuk Exco ADUN Kelantan naik gaji sehingga RM5.000. Satu sumber artikel dari Harapan Daily.
Kaya jadi YB Pas di Kelantan. Gaji Ceca RM 27.922 sebulan. Wow, itu adalah satu jumlah yang amat banyak. Dalam artikel ini, setiap bulan adun dan barisan exco kerajaan diberi sejumlah gaji dan allowance untuk mereka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Gaji yang diberikan perlu seiring dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Namun, berapa sebenarnya gaji seorang YB yang berkhidmat di Kelantan? Nah, teman-teman dan puan, sebelum saya meneruskan pembacaan artikel ini, adakah gaji seorang adun sebanyak RM 27.922 ringgit ini adalah gaji yang standar untuk kesemua yang bergelar ahli Dewan Undangan Negeri? Dalam artikel ini lagi, persoalan ini timbul karena Kelantan sehingga kini masih lagi antara negeri termiskin di Semenanjung, biarpun kerajaan persekutuan memberi peruntukan cukup besar untuk negeri itu. Menurut pendedahan dibuat Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Hishamuddin Ghazali, gaji wakil rakyat di Kelantan adalah sebanyak RM 27.922 sebulan setakat tahun 2020. Peruntukan itu termasuklah gaji sebagai adun dan beberapa allowance khas. Kaya jadi YB Pas di Kelantan, gaji RM 27.922 sebulan. Selepas ini rakyat jangan percaya jika YB Pas kata tak ada PT, duit mereka banyak sebenarnya menurut artikel ini lagi. Dalam artikel ini menyebut mereka tipu, mereka fahami masalah rakyat. Waktu tempo lockdown COVID-19 tahun 2020, elok-elok mereka naikkan gaji tok wakil mereka RM 3.000 hingga RM 5.000 seorang, kata Hishamuddin atau Syam Gaz. Berikut adalah gaji dan allowance seorang YB di Kelantan setakat tahun 2020. Yang pertama, gaji RM 10.222, allowance RM 2.500, allowance adun RM 8.000, allowance khas RM 3.000, allowance tetap perjalanan RM 800, allowance kaki tangan pejabat RM 1.100, allowance sewa pejabat RM 600, allowance tetap pemandu RM 1.100, allowance telepon RM 300, dan ke-10 allowance RM 300, dan keseluruhannya berjumlah RM 27.922. Bagi allowance perjalanan sebanyak RM 800, ia berubah mengikut trip perjalanan. Perkongsian Samgas itu menimbulkan banyak reaksi pengguna media sosial yang menganggap gaji diterima adun Pas tidak setimpal dengan kerja yang mereka lakukan untuk rakyat negeri itu. Pada 2020, adun dan barisan exco kerajaan Kelantan diumum akan menikmati kenaikan gaji. Gaji pokok antara 3.000 hingga 5.000 seorang. Alasan gaji wakil rakyat Kelantan dinaikkan RM 5.000 adalah untuk merapatkan perbezaan gaji dengan wakil rakyat negeri lain. Alasan tersebut dikritik banyak pihak karena menaikkan gaji wakil rakyat dalam keadaan negeri itu masih mundur adalah tidak wajar menurut artikel ini. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.